Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, majoriti Barisan Nasional turun di pelangai kerana calon difitnah. Wakil Perikatan Nasional mahu speaker bertindak ke atas jurufoto Perdana Menteri. Isham sahut cabaran debat Zahid tapi digelanggang neutral. Jangan petik jawapan ke MPs. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mendakwa penurunan majoriti kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya kecil Pelangai disebabkan parti pembangkang melepaskan fitnah kepada calonnya. Mengakui penurunan itu satu yang biasa dalam mana-mana PRK, Ahmad Zaid menyifatkan dalam mana-mana PRK, jika calon diterjah dengan fitnah dan isu, pasti menyebabkan undian mereka terjejas. Justru itu, beliau menyifatkan kemenangan calon BN, Datuk Amiza Abu Adam adalah besar dengan majoriti 2,949. Katanya dalam mana-mana pun PRK, siapapun calon jika diterjah fitnah dan isu, pasti majoriti mereka akan terjejas, tapi kemenangan itu bukan kemenangan yang kecil. Beliau mengulas kemenangan calon BN dengan majoriti yang menurun berbanding PRU15 yang mana calon mereka Datuk Seri Johari Harun memperoleh majoriti 4,048 undi dalam persaingan 4 penjuru. PRK Don Pelangai diadakan susulan kekosongan luar jangka kerusi Don itu selepas Johari meninggal dunia dalam naas pesawat terhempas di Shah Alam, Selangor pada 17 Ogos lalu. Hanya 54 daripada 222 ahli parlimen telah menjalani pemeriksaan kesihatan setakat 2 Oktober lepas. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata, jumlah itu adalah terlalu kecil. Justru beliau mengingatkan semua ahli parlimen yang belum menjalani pemeriksaan kesihatan agar melaksanakannya dengan segera. Katanya untuk maklumat, tarikh akhir untuk pemeriksaan kesihatan ialah pada 31 Oktober ini. Yang berhormat boleh menghubungi Doktor Kesihatan Parlimen Malaysia berkenaan maklumat terperinci mengenai pemeriksaan kesihatan ini. Beliau berkata demikian dalam pemasyuran yang di-Pertua Dewan Rakyat sebelum memulakan sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada persidangan Parlimen. Johari berkata ahli parlimen juga boleh melakukan pemeriksaan di mana-mana fasiliti kesihatan. Namun rekod kesihatan itu mesti diserahkan kepada pegawai kesihatan parlimen bagi tujuan dokumentasi. Katanya, saya telah maklumkan yang berhormat boleh melakukan pemeriksaan kesihatan di sini ataupun di mana-mana jua asalkan rekod itu dibawa ke sini. Sekiranya dah buat pemeriksaan di fasiliti kerajaan atau swasta, bawa rekod itu untuk disimpan di parlimen supaya apa-apa terjadi saya dapat bertanggungjawab untuk selamatkan nyawa yang berhormat. September lepas, Johari dilapor berkata, semua ahli parlimen diwajibkan menjalani pemeriksaan kesihatan susulan saranan Kementerian Kesihatan supaya pemeriksaan kesihatan secara tetap perlu dibuat terhadap semua ahli parlimen demi memastikan tahap kesihatan mereka berada dalam keadaan baik. Kerajaan bersetuju meneruskan kembali program latihan khidmat negara selepas pentadbiran Pakatan Harapan sebelum ini memberhentikannya pada 2018. Dengan kaedah latihan berbeza, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, lebih 20,000 belia akan menjalani latihan di 13 kem tentera sedia ada selama 45 hari. Katanya sehubungan itu satu jawatan kuasa khas ditubuhkan Kementerian Pertahanan untuk mengkaji bagaimana cara kita hidupkan semula PLKN tetapi dengan template baru yang mana PLKN dulu dilakukan di banyak kem. Kita mahu supaya kali ini kerajaan tidak berbelanja banyak tetapi lebih memberi pulangan baik kepada modal insan. Muhammad kemudiannya pada sidang media di Parlimen berkata kerajaan membelanjakan peruntukan yang terlalu tinggi untuk program PLKN. Katanya ia memang benar bahawa PLKN melatih 900,000 orang dalam tempoh 16 tahun. Sepanjang tempoh itu kita membelanjakan kira-kira 8.5 bilion ringgit. Ahli Parlimen Perikatan Nasional bangkit bersolidariti bagi mempertahankan seorang wakil rakyatnya yang didakwa difitnah selepas gambar kononnya dia menghisap rokok elektronik atau vape di Dewan Rakyat tular di media sosial dan mendapat kencaman. Ketua Whip PN Taqiyuddin Hassan berkata, tindakan tegas harus diambil mengikut peraturan Dewan Rakyat ke atas jurugambar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia susulan penyebaran gambar Ikmal Hisham Abdul Aziz Perikatan Nasional Tanah Merah meletakkan sesuatu objek berbentuk silinder pada mulutnya yang disebarkan di media sosial sebelum ini. Katanya pihak kami memandang berat jika sekiranya pihak parlimen tidak mengambil apa-apa tindakan sewajarnya seperti yang telah diperuntukkan bahawa pihak parlimen boleh mengambil tindakan kepada mana ahli dan juga orang luar yang melakukan kesalahan sebagaimana yang disenaraikan
ada 14 kesalahan di bawah Akta 347 Majlis Parlimen Kurungan Keistimewaan dan Kuasa ini. Salah satunya Seksyen 9(E) iaitu mencela mana-mana ahli yang datang dan tinggalkan majlis. Sekarang ini terbukti seorang jurugambar dari Pejabat Perdana Menteri mengambil secara salah gambar ini dan diviralkan. Persoalan di sini, adakah jurufoto Perdana Menteri juga menjadi paparazi di parlimen ini? Tengok siapa buat salah dengan cara yang berunsur fitnah. Jadi saya harap parlimen memberikan satu petua adakah parlimen akan memanggil jurufoto terbabit. Sementara itu, Ronan Kiande, Perikatan Nasional Berluruan berkata Speaker Dewan Rakyat sepatutnya turut sama mempertahankan wakil rakyat yang terlibat. Katanya sepatutnya Speaker atau Parlimen, selain daripada memberikan surat tunjuk sebab kepada Tanah Merah, Iqmah Hisham untuk mempertahankan diri, Parlimen sepatutnya membuat siasatan dalaman. Parlimen ada akses kepada CCTV. Parlimen ada bukti fizikal di mana bentara ada di sini. Sepatutnya itu disiasat bukan meletakkan beban untuk membuktikan dia tidak bersalah kepada Tanah Merah untuk dia tidak merokok, tidak hisap vape. Imej dia sebagai ahli parlimen sepatutnya dipertahankan oleh Speaker dan parlimen ini. Pada 21 September lalu, Iqmah Hisham didakwa menghisap vape di Dewan Rakyat selepas gambarnya memegang objek berbentuk silinder pada mulutnya tular di media sosial. Bagaimanapun, dia menafikan dakwaan itu dan menegaskan bahawa objek yang dimasukkan adalah sebatang pen kerana dia tidak merokok mahupun menghisap vape. Laporan polis turut dibuat oleh pegawai khasnya Wan Muhammad Faisal Ismail di IPD Nawangi, Kuala Lumpur sehari kemudian. Pada 23 September lalu, Ketua Polis Kuala Lumpur, Alauddin Abdul Majid mengesahkan tiada unsur jenayah ditemukan dalam laporan yang dibuat terhadap jurugambar berkenaan oleh seorang pembantu Iqmah Hisham. Menurut Alauddin, tiada siasatan dibuka berdasarkan laporan polis yang dikaitkan dengan gambar tersebut. Sementara itu, Bangkit mempertahankan diri. Iqmah Hisham sekali lagi menafikan dakwaan terbabit dan berharap tindakan tegas diambil terhadap mereka yang telah memfitnahnya sekira terbukti dia tidak bersalah. Katanya, saya telah memberikan penjelasan sesungguhnya. Saya tidak hisap rokok, tidak hisap vape dan saya telah beri penjelasan kalau ada bukti 20 tahun lepas. Kalau saya hisap rokok, saya tidak pernah hisap rokok. Hari ini saya dapat surat daripada Speaker yang mana Speaker menulis berdasarkan penelitian tidak dapat disahkan saya menghisap rokok elektronik dalam Dewan. Oleh itu, tidak ada tindakan dikenakan terhadap saya. Saya nak jelaskan adakah Speaker telah memanggil jurufoto tersebut. Saya percaya jurufoto yang profesional tidak akan ambil gambar hanya sekeping dan apakah ada semakan melalui CCTV dibuat. Tambah Iqmah Hisham, imejnya tercemar ekoran gambar yang ditularkan itu. Katanya, saya juga minta Speaker kalau terbukti saya tidak hisap vape, teguran perlu diberi kepada orang luar, tidak kira jurufoto yang dibenarkan masuk, jangan buat viral. Anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Isham Jalil menyahut cabaran untuk berdebat dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagaimanapun, Isham meletakkan syarat agar debat itu diadakan di gelanggang yang neutral dan bukannya dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO yang majoritinya adalah orang-orang yang dilantik Ahmad Zahid. Katanya, jika saya berdebat di gelanggangnya dan salurannya, itu berat sebelah dan tidaklah bijak. Saya bukanlah sebodoh yang disangka. Isham berkata demikian merujuk wawancara Ahmad Zahid di mana Presiden UMNO itu mencabarnya untuk berdebat sekiranya dia anak jantan. Kata Isham, Ahmad Zahid dalam artikel tersebut merujuknya sebagai bekas ketua penerangan yang menentang bertanding MT baru-baru ini dan tidak sependapat dengan Presiden. Katanya, dia juga rujuk saya sebagai yang tidak datang mesyuarat. Dia suruh saya bentang dalam mesyuarat Majlis Tertinggi untuk beri pandangan dan katanya bukan berkokok di luar. Apa yang dia tidak beritahu ialah sebelum ini, sebelum pilihan raya negeri bersama Pakatan Harapan, saya telah ingin bercakap dalam mesyuarat tertinggi tetapi dia tidak beri. Apabila tiba giliran saya bercakap, dia terus tutup mesyuarat tanpa beri saya berhujah. Apa guna saya datang mesyuarat jika hanya untuk ikut kehendaknya untuk endorse DAP dalam mesyuarat? Justru Isham berkata dia sedang meletakkan jawatan sebagai anggota MT sekiranya tewas dalam debat yang disiarkan secara langsung di hadapan akar umbi UMNO. Katanya, jika Datuk Seri menang, saya akan letak jawatan. Jika saya menang, Datuk Seri boleh buat referendum parti atau buat pemilihan presiden atau fikirkan apa yang patut dibuat oleh Datuk Seri. Itu jika Datuk Seri berani dan anak jantan. Dalam hantaran itu, Isham mengakui dia tidak sependapat dengan Ahmad Zahid selepas Presiden UMNO itu membuat keputusan bekerjasama dengan DAP dalam pilihan raya. Katanya, saya telah serah semula jawatan Ketua Penerangan UMNO itu sebab jika saya masih memegangnya, saya perlu memperjuangkan DAP dan menutup sebelah mata ke atas perjuangan DAP menegakkan Malaysia. Ini bertentangan dengan pendirian saya. Mungkin dia terasa hati dan koyak dengan pendirian saya itu, namun dia tidak boleh paksa saya dan akar umbi untuk terima DAP. Dia juga tuduh kononnya saya baling batu sembunyi tangan, walhal saya tidak pernah menyuruh orang-orang saya menghantam Presiden sebagaimana orang-orang Presiden disuruh menghantam saya. Sebagai pemimpin, kita tidak boleh menjadi munafik atau kerap berbohong, terutama untuk menjatuhkan orang yang tidak menyokong kita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin supaya tidak membaca jawapan ke MPs wawancaranya bersama CNN baru-baru ini.
Beliau menyarankan Hamzah Perikatan Nasional Larut supaya membaca keseluruhan temu bualnya bersama CNN yang dibuat dalam lawatannya ke Amerika Syarikat untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Katanya kita telah pun tunjuk laporan dikeluarkan CNN yang berikan liputan sepenuhnya jawapan tetapi ada unsur-unsur khianat sengaja memotong dan menunjukkan tidak ada jawapan. Saya harap kalau yang berhormat jangan baca dari cut and paste, baca yang sepenuhnya. Beliau berkata demikian susulan pernyataan Hamzah dalam soalan tambahannya bahawa Perdana Menteri tidak menjawab dengan baik berkenaan kerangka ekonomi madani semasa wawancaranya bersama CNN. Hamzah berkata disebabkan itu beliau bertanya kembali berhubung pelaksanaan ekonomi madani yang menggantikan wawasan kemakmuran bersama diperkenalkan ketika pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad pada 2018 hingga 2020. Katanya maksudnya jawapan masa wawancara CNN itu, sebab itu saya tanya semula. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.